Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Faqala al-imam al-faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain, amin. Qala ath-thani an yaqula Allahu akbar fil qiyam wa la yadurru takhallulu yasiri wasfin lillahi ta'ala aw sukutin wa yutarjimul ajizu bi ayyi lughatin sya'a wa yajibu ta'allumuhu walau bis safari wa yuakhiru as-salata lit-ta'allumi wa yushtaratu isma'u nafsihi at-takbira wa kadha al-qira'ata al-wajibata wa sa'ir al-arkani. Al-thalithu al-qiyamu fil fardi lil-qadiri wa yushtaratu nasbu faqari zahrihi fa in lam yaqdir waqafa munhaniyan fa in lam yaqdir qa'ada wa raka'a muhadhiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi wal afdalu an yuhadhiya mawdi'a sujudihi fa in lam yaqdir 'ala al-qu'udi ittaja'a 'ala janbihi al-ayman afdalu wa ittaja'a 'ala janbihi wal aymanu afdalu fa in lam yaqdir istalqa wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in wa yumi'u bi ra'sihi lirruku'i was sujudi wa ima'uhu lisujudi aktsaru qadra imkanihi fa in lam yaqdir aw ma'a bi tarfihi fa in lam yaqdir ajra al arkana ala qalbihi wa yatanaffalu al qadiru qa'idan wa muttaji'an la mustalqiya wa yaq'udu lirruku'i was sujudi wa ajru al qa'idil qadiri nisfu ajri al qa'imi wal muttaji'i nisfu ajril qa'idi. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, al-thani, yang kedua daripada 13 fardu salat ataupun rukun salat. Sambung perbincangan kita pada yang lepas, iaitu perbincangan tentang sifatis salah ataupun rukun salat. Rukun salat 13 seperti yang dibincangkan pada kelas yang lepas. Ini masuk dalam rukun yang kedua. Rukun yang pertamanya niat, rukun yang keduanya ialah al-thani, rukun yang kedua maksudnya al-fardh al-thani ataupun ruknu al-thani an yaqula Allahu akbar fil qiyam, bahawa berkata ia musallilah, orang yang sembahyang, Allahu akbar. Dikata bila fil qiyam, pada berdiri, tu. Maka berkata Allahu akbar tu yang nama dia takbir, dan disebut secara khususnya bagi permulaan salat disebut sebagai takbiratul ihram. Qaulu Allahu akbar tu, berkata Allahu akbar tu nama dia takbir. Tu nama dia macam kita ni lah, macam qaulu subhanallah tu tanzih ataupun tasbih. Berkata subhanallah tu nama dia tasbih. Berkata alhamdulillah tu nama dia tahmid. Berkata la ilaha illallah tu nama dia tahlil. Berkata la haula wala quwwata illa billah tu nama dia hauqalah. Berkata hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tu nama dia hayyalah, tu nama dia. Maka berkata Allahu akbar tu nama dia takbir, dan takbir yang memulakan salat nama dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya takbir yang mengharamkan. Apa makna takbir yang mengharamkan? Dia menjadikan perkara-perkara yang boleh dilakukan sebelum takbir itu tidak lagi boleh dilakukan selepas takbir, dengan makna haram, sebab membawa kepada batal solat. Contohnya makan haruslah, makan nasi sepinggan haruslah. Takbir itu haramlah makan nasi itu sebab membatalkan solat.
Maka sebab tu nama dia takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan, dengan maksud perkara yang boleh dilakukan sebelum dua takbir tersebut tidak lagi boleh dilakukan selepas dua takbir, sebab dia membawa kepada batalnya solat. Maka nama dia takbiratul ihram. Takbir jugalah, maksudnya berkata Allahu Akbar juga. Jadi takbir tu nama bagi kata Allahu Akbar. Dan takbir pada permulaan solat, takbir yang memulakan solat itu nama dia takbiratul ihram. Itu. An yaqula Allahu Akbar, kita bahasa mudah kita bahawa bertakbir ia, ataupun bahawa bertakbiratul ihram ia fil qiyam, pada berdiri. Pada berdiri, kena kata dia lah, pada diri bagi yang mampu, seperti mana yang akan dibincangkan pada rukun yang ketiga. Fil qiyam lil qadir fil fardi, itulah lil qadir fil fardi, bagi yang berdiri. Takbiratul ihram tu mestilah ketika berdiri bagi yang mampu berdiri dalam salat fardu. Perbincangan tentang berdiri ni akan dibincangkan dalam rukun yang ketiga lagi. Itu. Ataupun kalau dia tak mampu berdiri, maka ganti daripada berdiri dia itulah, dia tak mampu berdiri, sembahyang duduk, maka dia takbir ketika duduknya lah, sebab duduk tu ganti daripada berdiri. Duduk pun tak mampu secara mengiring, maka takbirnya pada mengiring itulah, sebab mengiring tu ganti daripada berdiri. Mengiring pun tak mampu, maka melentang, terlentang, maka takbir ketika terlentang itulah. Maka terlentang tu ialah tempat untuk takbir, kerana terlentang itu ganti daripada berdiri. Maka takbir pada berdiri ni bagi yang mampu, dan dia jadi syarat pada sembahyang fardu. Syarat pada sembahyang fardu. Sebab tu kita kata lil qadiri fil fardi, bagi yang mampu pada solat fardu. Sebab pada solat sunat, rukun qiyam itu boleh digantikan dengan duduk. Maka bila dia sembahyang sunat dalam keadaan duduk ganti berdiri, maka dia takbir dalam keadaan duduk lah. Tak perlulah dia berdiri untuk takbir kemudian baru duduk, dah dia sembahyang duduk, takbir dalam duduk lah. Itu. Maka tu benda yang kita kena faham. Fil qiyami ay lil qadiri fil fardi, bagi yang mampu dengan huraian yang tadi pada sembahyang fardu, jadi syarat. Maka tak sahlah kalau kita takbir dalam keadaan kita masih lagi belum berdiri, ataupun berdiri yang tak sempurna syaratnya, seperti mana yang akan disebutkan pada syarat yang ketiga, pada rukun yang ketiga. Habis berkata Allahu Akbar, tu disebut dah lafaz tu, dia tak sebutlah takbir. Lebih mudah sebab terus menyebutkan lafaz Allah dan lafaz akbar. Wala yadurru takhallulu yasiri wasfin lillahi ta'ala, dan tidak mudarat. Tidak mudarat maksudnya masih lagi sah, tak ada masalah. Takhallulu yasiri, celahan yang sedikit. Celahan yang sedikit antara Allah dan akbar lah, antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Celahan yang sedikit, wasfin, oleh sifat, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Celahan yang sedikit ni maksudnya kurang daripada 2 ke bawah. Contoh dia tambah dicelah di antara Allah dengan akbar tu, contoh dengan lafaz jalil. Allahul jalilul akbar, contohnya Allahu jalilu akbar, Allahul jalilu akbar. Itu contoh tambahan 1. Ataupun ditambah 2. Contohnya dia kata Allahu azza wa jalla akbar, tambahan 2, sah lagi. La yadurru, tak mudarat, boleh tambah, tak mudarat. Sebab dia tambahan yang sedikit. Kalau tambahan yang banyak, mudarat. Lawan bagi pada takhallul yasir ialah takhallul kathir dengan sa, celahan yang banyak. Contoh Allahu la ilaha illahu akbar, maka tambahan yang banyak, maka tak sah pada takbir. Yang sah pada takbir ialah celahan yang sedikit. Apa makna sedikit? Kurang daripada 3, maksudnya 2 ataupun 1. 2 ataupun 1. Allahu jalla akbar, Allahul karim akbar, sah. Allahu azim akbar, sah. Ataupun tambahan 2, Allahu azza wa jalla akbar, Allahu subhanahu wa ta'ala akbar, sah. Sebab dia tambahan 2 wasaf, 2 sifat bagi Allah, dan tambahan tersebut yasir, sah. Bukan suruh buat, tak sah. Maksudnya dia masih lagi tidak memutuskan antara Allah dengan akbar, sebab celahan yang sedikit. Au sukutin,
ataupun diam, tak mudarat juga. Ataf pada kata takhallulu yasiri wasfin lillah wala yadurru sukutin. Ada ataf pada kata wasfin, itu ataf pada kata wasfin, wala yadurru takhallulu yasiri sukutin, itu kembali itu. Dan tidak mudarat juga celahan yang sedikit sukutin oleh diam antara Allah dan akbar. Antara Allah dan akbar, maksudnya ada diam sedikit di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Tapi sini kena faham elok. Antara syarat ni tak sebut sinilah, tapi sebut dalam kitab-kitab lain, antara syarat bagi sahnya takbiratul ihram ialah syarat ni mualat. Mualat antara lafaz Allah dan lafaz akbar, mesti berturut-turut antara lafaz Allah dengan lafaz akbar. Maka masih lagi dianggap sebagai mualat sekiranya dicelahi dengan dua sifat bagi Tuhan yang kita bincang atas ni, ataupun satu sifat bagi Tuhan, sebab dia celahan yang sedikit. Masih juga dikatakan dengan mualat berturut-turut sekiranya di antara lafaz Allah dan lafaz akbar itu diselang dengan diam, tapi mesti yasir lah. Yasiri sukutin, maksudnya kalau ini sukutin qasirin lah, diam yang sedikit di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Syarat diam yang sedikit ni, diam yang sedikit yang tidak dimaksudkan dengan diam tersebut untuk memutuskan antara takbir. Ini maksudnya in lam yaqsid biha al-qat'u, al-qat'ah. In lam yaqsid biha al-qat'ah, sekiranya tidak dimaksudkan dengan diam tersebut untuk memutuskan bacaan, memutuskan ucapan. Contohnya dia diam tersebut dengan sebab ambil nafas, ataupun dengan sebab letih mengah, dia panggil ayu, mengah, ataupun dengan sebab tanafus, ambil nafas. Allah akbar, maka tu diam yang sedikit. Ataupun sebab mengah, Allah akbar, mengah, pun dikira diam yang sedikit. Dengan syarat diam yang sedikit tersebut, kita kena tambah yang ni, diam yang sedikit tersebut dengan syarat tidak berniat dengan diam yang sedikit tersebut untuk memutuskan bacaan. In lam yaqsid biha al-qat'ah. Sebab kita akan tengok dalam kitab-kitab yang lain, dia akan menghuraikan dengan huraian yang sebegitu dan meletakkan satu nas yang jelas. Kalaulah diam yang sedikit dengan niat untuk memutuskan bacaan, maka tak sah takbiratul ihram tu. Dan keluar juga dengan kata takhallul yasir sukut tersebut ialah kalau takhallul kathir sukut, diam yang panjang. Sini pada sukut kita kata tawil lah, diam yang panjang. Sukut tawil sama ada dengan niat memutuskan bacaan ataupun tidak, maka dia tetap menjadikan takbir kita tidak sah, sebab dia sukut tawil. Dia menafikan mualat yang merupakan syarat sah takbiratul ihram. Dia menafikan berturut-turut yang adalah merupakan syarat sah bagi takbiratul ihram. Gitu. Apa makna diam yang panjang? Diam yang lebih daripada kadar bernafas. Diam yang lebih daripada kadar bernafas. Diam yang pendek itu diam sekadar bernafas, ataupun diam sekadar mengah. Tapi jangan sambung hu akbar, salah. Dia mesti Allah habiskan situ, lepas tu baru akbar, bukan Allah diamin apa hu akbar, salah. Sebab hu tu sebahagian daripada lafaz Allah. Dia mesti memisahkan betul-betul di antara dua kalimah tersebut. Kalimah Allah disebutkan dengan sempurna, kalimah akbar juga disebutkan dengan sempurna. Dia jangan hu masuk pada akbar, sebab hu tu sebahagian daripada lafaz Allah. Jadi kalau terberhenti ucapan tersebut dengan sebab mengambil nafas, maka berhentinya dengan Allah, berhenti itu ambil balik nafas akbar, bukan hu akbar. Itu. Maka untuk sukut di sini ialah sukut yang yasir, disebutkan juga dengan sukut yang qasir, sukut yang pendek, diam yang sikit, iaitu sekadar bernafas ataupun sekadar sekadar mengah, yang tidak dimaksudkan dengan diam tersebut untuk memutuskan bacaan. Sekiranya diniatkan dengan diam tersebut untuk memutuskan bacaan, maka kalau sikit pun tak boleh. Sikit pun akan menyebabkan putusnya mualat. Putus mualat pada takbiratul ihram menyebabkan tak sah takbiratul ihram. Tak sah takbiratul ihram menyebabkan tak sah salat lah. Sebab takbiratul ihram ialah gerbang masuk ke dalam salat, rukun yang memulakan salat. Itu.
Adapun diam yang panjang sama ada untuk sama ada dengan niat memutuskan bacaan ke, sama ada tanpa niat memutuskan bacaan ke, sama ada untuk bernafas ke, sama ada bukan untuk bernafas ke, maka diam yang panjang mutlaqan semata-mata memutuskan mualat antara takbiratul ihram, menjadikan sembahyang seorang tidak sah. Habis. Wa yutarjimul ajizu bi ayyi lughatin syaa. Dan diterjemahkan akan orang yang lemah. Orang yang lemah daripada bertutur dengan Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Dalam kitab-kitab yang lain, contohnya dalam Safinah sendiri dia akan sebut wa an yakuna bil lughatil arabiyyah wa an takuna bil lughatil arabiyyah. Lafaz antara syaratnya ialah mesti menuturkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Maka menutur dengan bahasa Arab tu syarat bagi yang mampu bertutur dengan bahasa Arab. Kalaulah yang tak mampu untuk bertutur dengan bahasa Arab, wa yutarjimul ajizu, diterjemahkan, maksudnya dialih bahasakan oleh yang lemah. Ajiz lawan bagi qadir, yang lemah daripada bertutur dalam bahasa Arab. Dia tak boleh sebut Allahu Akbar dalam bahasa Arab, tak boleh. Maka diterjemahkan, maksudnya kena kekalkan makna Allahu Akbar tapi dalam bahasa lain. Bahasa mana? Bi ayyi lughatin syaa, dengan mana-mana bahasa yang ia kehendaki. Maksudnya dengan mana-mana bahasa yang ia mampu, walaupun bukan bahasa asal dia. Dia orang Melayu, dia mampu cakap Cina, tak mampu cakap Arab, tak mampu sebut Allahu Akbar, maka takbir dengan bahasa Cina tak apa, walaupun dia orang Melayu. Dan dia orang Cina tapi dia mampu berbahasa Perancis contohnya, cuma dia tak boleh cakap Arab, tak boleh sebut Allahu Akbar tu. Adalah masalah dia, walaupun masalah tu masalah nampak macam tak masuk akal, tapi mungkin ada masalah lagu tu. Kalau jadi lagu tu tak boleh sebut Allahu Akbar dengan lafaz yang betul, kaf tak boleh sebut ke, ba tak boleh sebut ke, bar tak boleh sebut ke, Allah tak boleh sebut ke, adalah sebab-sebab yang menyebabkan dia tak mampu untuk menyebutkan Allahu Akbar dengan fasih, dengan meraihkan segala huruf yang 8 ni. Alif lam lam ha, alif kaf bara tak boleh sebut, salah satu ataupun dua daripada huruf yang 8 tak boleh sebut. Maka dia jadi orang yang lemah daripada bertutur dengan Allahu Akbar yang tepat. Dia orang Cina, dia boleh bahasa Perancis, maka dia nak sebut dalam bahasa Cina pun boleh Allahu Akbar tu, dia nak sebut dalam bahasa Perancis pun boleh, makna yang sama dengan Allahu Akbar. Kalau sebut dalam bahasa Melayu kita akan bunyi Allah Maha Besar. Tapi tak mestinya kita guna bahasa Melayu, kita boleh bahasa Siam, maka translate lah Allahu Akbar tu ke bahasa Siam. Kita boleh bahasa orang asli, maka translate lah kepada bahasa orang asli, orang Jawa, ditranslate lah kepada bahasa Jawanya. Ataupun kita bukan orang Jawa pun, memang Melayu pekat elok, tapi boleh bahasa Serani contohnya, maka kita boleh menterjemahkan lafaz Allahu Akbar tu kepada bahasa Serani yang kita kuasai, sah, tak ada masalah. Itu diterjemahkan akan takbir tu tanpa memindahkan kepada zikir yang lain. Disebutkan dalam sebahagian kitab wala ya'dila li dzikri ghairi, jangan dipindahkan kepada zikir. Dia tak boleh sebut Allahu Akbar, dia boleh sebut Alhamdulillah, maka dia tak boleh ganti Allahu Akbar tu dengan Alhamdulillah, tak boleh. Dia mesti guna lafaz Allahu Akbar ataupun makna yang diterjemahkan daripada Allahu Akbar. Ini diperbincangkan kalau dalam kitab-kitab fiqh yang besar-besar, diambil daripada arahan daripada Nabi yang menyebutkan fakabbir, idza qumtum ila shalah fakabbir, apabila kamu nak sembahyang maka takbirlah. Maka mestilah menggunakan lafaz takbir Allahu Akbar ataupun lafaz lain daripada bahasa Arab yang menunjukkan kepada makna takbir. Dia boleh sebut la ilaha illallah, dia boleh sebut subhanallah, dia boleh sebut la haula wala quwwata illa billah, takbir dia tak boleh sebut dalam bahasa Arab, maka dia tak boleh pindahkan lafaz takbir kepada zikir yang lain. Dia kena guna bahasa yang lain yang dia kuasai, yang boleh, yang membolehkan dia sebut dengan makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu dia tak sama macam Fatihah. Fatihah dia kalau tak boleh Fatihah nantilah dalam bab Fatihah, kalau tak mampu Fatihah maka digantikan dengan zikir yang ataupun ayat Quran yang lain yang setimpal hurufnya dengan huruf Fatihah. Ini dalam perbincangan Fatihah nanti kita akan bincang. Tapi untuk takbir tak, sebab datang ta'yin, datang ketentuan daripada perintah Nabi SAW, fakabbir, maka hendaklah ia takbir, maka tak boleh digantikan dengan zikir yang lain walaupun dia boleh sebut zikir yang lain. Maka bi ayyi lughatin syaa, dengan mana-mana bahasa yang ia kehendaki, maksudnya walaupun bukan bahasa asalnya, walaupun bukan bahasa asalnya. Tapi untuk orang yang lemah daripada menuturkan takbir ni, dipecah pada dua keadaan.
sama ada lemah tersebut serta mampu belajar ataupun lemah tersebut tanpa mampu belajar. Lemah yang mampu belajar maksudnya dia ada kemungkinan kalau dia berlatih ataupun kalau dia belajar cara sebut yang betul, dia boleh sebut. Ada juga orang yang lemah daripada menyebut takbir, dan kalau dia belajar cara mana pun dia tak akan boleh sebut takbir dengan betul. Ada juga yang jenis lagu tu. Maka ada dua tafsilan. Untuk orang yang lemah daripada menuturkan takbir dan dia mampu sekiranya dia belajar, kalau dia ambil masa ataupun kalau dia berusaha untuk menyebutkan takbir dengan tepat, dia boleh sebut takbir dengan tepat, tapi dia tak gunakan masa yang ada untuk belajar sehinggalah dekat habis waktunya, maka dia sembahyang dengan bahasa lain daripada takbir lah. Dia orang yang, contohnya orang yang baru masuk Islam, contohnya lah orang yang baru masuk Islam, dan lidahnya bukan lidah orang yang boleh bertutur dengan bahasa Arab dengan elok, jadi susah untuk dia menyebut Allahu Akbar. Tapi kalau dia belajar pelan-pelan, dia prosah dan dia paksa diri dia untuk menuturkan Allahu Akbar dengan sahih, dengan tepat, dia boleh sebut. Maka ni orang yang tak mampu menyebut takbir, dalam masa yang sama dia mampu belajar untuk mensahihkan sebutannya, maka dia kena gunakan masanya yang ada untuk sebut Allahu Akbar dengan betul sebelum dia sembahyang, walaupun dah masuk waktu sembahyang. Sampailah kepada masa yang tak celuh, melainkan kena sembahyang dah. Kalau tak sembahyang juga menyebabkan qada, ketika tu baru boleh sembahyang, ketika tu baru boleh sembahyang. Dan sembahyangnya itu wajib dia qada, sembahyangnya itu wajib dia qada, sebab dia orang yang mampu belajar untuk menuturkan takbir dengan betul. Adapun orang yang kalau prosah lagu mana pun memang tak boleh betul dah, ada masalah pada lidah dia ke, ada masalah pada sebutan dia ke, memang tak boleh sebut mana-mana huruf Allahu Akbar tu, memang tak boleh, lagu mana buat pun tak boleh, maka dia orang yang tidak diperintahkan untuk qada solat dia semula, sebab memang tak ada jalan untuk dia sebut Allahu Akbar dengan tepat. Tapi bagi orang yang tak mampu bertutur dengan takbir dan dia mampu belajar sehingga boleh menutur, tu, maka sembahyang yang dimulakan dengan takbir yang diterjemahkan itu wajib dia qada semula, wajib dia qada semula. Gitu. Dia kata wajibu ta'allumuhu walau bisafari, dan wajiblah belajarnya, belajar qaul Allahu Akbar, belajar berkata Allahu Akbar, wajib belajar sekiranya dia mampu lah. Maksudnya amkana ta'allumuhu, sekiranya mampu belajar, wajib belajar walau bisafari, walaupun dengan safar, tempat dia tak ada orang yang mampu untuk membantu dia menuturkan takbir dengan betul. Tapi dia dengar kata dekat negeri sebelah dia ada orang yang mampu, ada orang yang memiliki teknik yang membolehkan dia sebut, dia bertutur Allahu Akbar dengan tuturan yang tepat, maka wajib dia pergi safar, walaupun kena musafir, walaupun dengan musafir, walaupun dia perlu merentas perjalanan yang jauh, wajib dia belajar. Wa yuakhirus salata lita'allumi, bila wajib dia belajar, maka dan ditangguhkan dan dilewatkan solat kerana belajar, dilewatkan solat kerana belajar, maka dia perlu masuk waktu sembahyang, dia masih lagi kena belajar sampailah tinggal masa yang kadar celuh solatnya saja. Kalau tak sembahyang waktu tu, pakai sembahyangnya sebahagian daripada solat dia akan berada di luar waktu, maka ketika tu barulah wajib disembahyang dengan takbir yang diterjemahkan. Selagi mana tak sampai ke tahap tu, maka dia mesti berusaha untuk menuturkan takbir dengan betul, bagi orang yang boleh berusaha untuk membetulkan takbirnya. Wajib dia buatkan solat dia. Belajar alhamdulillah, kalau kita biasa ni, kalau orang Islam biasa tak ada balik dia ada telur pada lidahnya, tapi dia tahu kalau dia usaha dia boleh sebut dengan betul, maka wajib dia belajar. Dia kena gunakan masa yang ada untuk belajar mensahihkan sebutan takbirnya, sampailah waktu yang ada, waktu yang tinggal celuh-celuh saja untuk sembahyang, maka ketika tu dia sembahyang dengan takbir yang diterjemahkan, sebab dia tak boleh bertutur dengan tepat lagi, dan sembahyang tu wajib dia qada, sembahyang tu wajib dia qada. Habis. Wa yushtaratu isma'u nafsihi at-takbirah, dan disyaratkan memperdengarkan akan dirinya at-takbirah, akan takbir.
Ini masuk dalam syarat-syarat sah bagi rukun qauli dalam sembahyang. Maka setiap rukun berbentuk bacaan, takbiratul ihram, bacaan Fatihah dan sebagainya, maka syaratnya ialah memperdengarkan dirinya sendiri. Maksudnya dia kena berkata dengan yakin. Huruf-huruf macam Allahu Akbar ni 8 huruf keluar daripada makhrajnya yang tepat secara yakin. Mesti sebut Allahu Akbar, tak boleh keluar angin saja. Sebab kalau keluar angin saja hilang daripada makna isma', makna memperdengarkan diri sendiri. Mesti menyebut secara pasti, dia sebut dan secara pasti dia dengar. Kalau tak ada gangguan apa-apa, kalau tak ada bising, tak ada apa, dia sebut dengan suara sekadar kekuatan tu, sunyi suasana biasa, suasana kerja yang biasa, dia dengar benda tu. Takat tu wajib memperdengarkan dirinya, dengan bahawa sekiranya kalau tak ada bunyi bising yang keterlaluan, bunyi normal lah, bunyi orang buat kerja, bunyi kereta lalu lalang biasa-biasa ni, bunyi macam ni bunyi yang kita dengar sekarang ni kan. Kena bagi suara dia tu kena kuatkan sampai dengar telinga dia sendiri. Tapi contohnya, andai ketika dia sebut Allahu Akbar tu lori lalu ataupun bunyi siren menyebabkan tak bunyi lah, tak dengar lah suara dia, dengan kadar kederasan suara tersebut tak dengar di telinga, sebab nak lawan dengan bunyi siren, tak wajib angkat suara dia tu, memadai kadar yang normal saja. Dalam suasana harian yang biasa, bunyi hiruk pikuk yang biasa ni, bukan yang keterlaluan, standard lah orang buat kerja, orang lalu lalang, orang sembang sikit ni, suara yang sekuat tara mana yang memperdengarkan kat telinga dia sendiri. Takat tu yang wajib. Tu yang dimaksudkan yushtaratu isma'u nafsihi at-takbira. Wajib memperdengarkan dirinya sendiri kan takbir. Maka tak memadai kalau sekadar berbisik tanpa menzahirkan makhraj pada huruf Allahu Akbar. Tak. Sebab Allahu Akbar dia cuma angin saja, tanpa ada huruf yang terbit daripada makhraj, daripada maqati' saut. Dia mesti menuturkan, dia mesti bercakap Allahu Akbar. Dalam hati jadi lagi tak ediba. Setengah orang tak apalah, takbir dalam hati, angkat tangan saja. Angkat tangan ni bukan takbir, angkat tangan ni sunat. Yang takbir tu, yang dikatakan takbir ialah qaulu Allahu Akbar, berkata Allahu Akbar. Maka yang dikatakan, yang dinamakan berkata tu mestilah meraihkan makhrajnya dan hurufnya. Maka dia perlu meninggikan ataupun mengkuatkan sikit suara sehingga mendengarlah dirinya sendiri akan perkataan tersebut. Tu. Syarat mesti dengar sungguh ke tak? Syarat mesti dengar sungguh ke tak? Dia ada dua sudut. Satu sudut berkata, satu sudut mendengar. Kena faham dulu. Kita berkata, musalli lah, kita orang sembahyang, kita berkata. Maka tu ada satu syarat, mesti berkata. Dan syarat yang kedua, mesti memperdengarkan. Maksudnya telinga kita mesti dengar. Berkata secara fi'li. Ni dalam bahasan kita Arab ataupun kitab Musa, dia akan faham dulu. Berkata secara fi'li, maksudnya mesti benar-benar berkata. Suara mesti secara pasti keluar daripada mulut dengan makhraj dan huruf yang tepat. Tak boleh nak kata sekadar berbisik ataupun cuma sekadar menggerakkan bibir mulut, tak mesti keluar huruf dan suara, mesti keluar suara dan mesti meraihkan hurufnya serta makhrajnya, mesti. Adapun mendengar bil quwwah, ni tadi ni, mendengar bil quwwah maksudnya kadar suara yang perlu dikeluarkan ialah sekadar mendengar telinga sendiri. Telinga kita akan dengar sekiranya tidak ada bunyi bising yang keterlaluan, bunyi suasana seharian yang biasa ni, dengan ada bunyi laluan kereta sikit-sikit, dengan ada bunyi orang buat kerja sikit-sikit. Kalau kita angkat suara, kita kata level 2 contohnya, dah dengar dah telinga. Antara level 2 tu lah. Tu. Dengan maksud kita tak perlu angkat lebih daripada tu lagi, walaupun telinga kita tak dengar kalau kita tak angkat. Contoh ketikanya macam tadilah, siren ke, kita angkat takbir, waktu tu bunyi kereta api lalu, hingatlah. Yang kita duduk di sebelah rel kereta api, hingatlah waktu tu. Ataupun bunyi kapal terbang mendarat, rumah kita dekat dengan airport, bunyi kapal terbang mendarat, hingatlah. Maksudnya untuk lawan bunyi tu, nak bagi suara kita betul-betul dengar kat telinga, kita perlukan suara contohnya level 5 atau level 6, yang pada asalnya cuma perlukan level 2 saja untuk dengar. Kalau tak sabit dengan kapal terbang turun ke, kapal terbang naik ke, kereta api lalu ke, bunyi siren ke, bunyi horn ke, bunyi lori ke, apa ke, tak sabit dengan tu, suara kita di level 2 contohnya, dah dengar takat tu ya. Maka tak perlu ditinggikan suara lebih daripada tu, walaupun ketika tersebut, ketika kita takbir tu, kapal terbang tengah turun, kapal terbang tengah landing,
Sebab dia tak syarat mendengar secara fi'li, dia syarat mendengar secara quwwah, dengan makna sekiranya tidak ada gangguan bunyi tersebut, suara yang kita keluarkan dengar di telinga. Adapun berkata-kata, mengeluarkan perkataan Allahu Akbar mesti bil fi'li, mesti keluar sungguh perkataan daripada mulut. Tak boleh nak agak-agak keluar. Telinga tadi boleh agak-agak dengar, mulut mesti keluar betul perkataan daripada mulut. Maka sini dua sudut yang berbeza. Berkata itu secara fi'li, mendengar itu secara quwwah. Ni perbahasan yang kalau kita buka dalam kitab-kitab syarah yang lebih besar-besar, dia akan bincang macam tu. Tu. Bukan sekadar takbir saja, wa kadzal qira'atul wajibata wa sa'iral arkani. Dan seperti itulah, seperti takbir ni, al-qira'atul wajibata, bacaan-bacaan yang wajib, wa sa'iral arkani, dan semua rukun. Semua rukun al-qauliyati, kena takdir tu. Wa sa'iral arkan, arkan al-qauliyah, yang bangsa qaul. Rukun qauli lah yang kita sebut tu. Rukun qauli dan sembahyang ada berapa? 5. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir, dan juga salam. 5 rukun qauli. 5 rukun qauli ni perbahasan dia sama, mesti menuturkannya, dan telinga kita sekurang-kurangnya akan mendengarnya. Tang menutur tu, pada menutur mesti dituturkan dengan sahih, memang keluar huruf sebiji-sebiji daripada mulut kita, suara kita memang keluar huruf sebiji-sebiji dengan makhrajnya yang diraikan, dengan tasydid dan sebagainya. Manakala telinga kita pula boleh mendengarnya dengan kadar ketinggian suara yang dikeluarkan. Semua sama. Syarat memperdengarkan diri sendiri ini berlaku pada setiap rukun qauli. Berlaku pada setiap rukun qauli, Fatihah dan sebagainya. Maka untuk orang yang lemah daripada bertutur, maksudnya tak mampu bercakap, hati lemah daripada mengucapkan takbir, ada ni orang yang tak boleh cakap dengan bahawa dia bisu dan sebagainya. Dia memang tak boleh sebut langsung Allahu Akbar, bukan kata Allahu Akbar, apa yang tersebut bisu, dia bisu. Maka wajib menggerakkan lisannya, wajib menggerakkan lisannya dan bibir mulutnya sekadar yang dia mampu. Maksudnya takbirnya akan berlaku dalam hati lah, tapi wajib menggerakkan mulut dan lisannya, mulutnya dan lidahnya dengan takbir tersebut, serta mengucapkannya dalam hati, wajib bagi dia. Macam tu juga dengan tasyahud dia, bacaan tahiyat akhir dia, salam dia, selawat ke atas Nabi dia, Fatihah dia dan sebagainya. Untuk orang yang bisu, mestilah menggerakkan bibir mulut sekadar yang dia mampu, dan menggerakkan lidah sekadar yang mampu, dan bacaan tu dilakukan dalam hati. Dia tak boleh tutup mulut diam tu, baca hati redak. Untuk orang yang bisu diwajibkan menggerakkan bibir mulut, ganti daripada berkata lafzi. Maksudnya bacaannya bacaan dalam hati, tapi bibir mulutnya mesti bergerak sekadar yang dia mampu. Macam tu juga dengan anak lidah dia. Tu untuk orang yang bisu. Al-thalisu, yang ketiganya, al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Tadi ni rukun yang ketiga, fardu yang ketiga, berdiri. Berdiri, kita sebut dalam bahasa kita berdiri betul. Fil qiyami, berdiri, al-qiyamu fil fardi, pada solat fardu. Satu, lil qadiri, bagi yang mampu. Sekali dia akan huraikan makna satu persatu tu. Berdiri fil fardi, pada solat fardu. 2, lil qadiri, bagi yang mampu. 3. Maka setiap satu ni dia akan huraikan. Tak apa, kita ambil dulu sikit. Yang dikatakan berdiri tersebut, maksudnya disebutkan berdiri dengan makna berdiri ya. Bukan membongkok, bukan menunduk, bukan bukan panggil terlentang, maksudnya mendongak dan sebagainya. Tak, berdiri. Ni tersebut berdiri betul. Saya kena bincang fil fardi, pada fardu. Pada fardu. Maka yang dikatakan pada fardu ini fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain pun sama, fardu kifayah pun sama. Untuk budak-budak pun sama.
Walaupun budak-budak tak ada fardu baginya, ada untuk solat fardu yang dilakukan oleh kanak-kanak, dia juga wajib berdiri. Macam tu juga dengan sembahyang yang diulang, solat muadah. Macam tu juga dengan solat yang dinazarkan, manzurah, dia wajib. Itu masuk pada kata fardu. Keluar pada kata fardu nanti belakang dia akan sebut sembahyang sunat, maka tak diwajibkan berdiri kerana boleh digantikan dengan duduk dan sebagainya. Untuk solat fardu kena berdiri. Ni dia akan membawa kepada perbincangan sembahyang atas kenderaan bagi solat fardu. Itu kita bincang kemudian. Dia akan bawa tu. Kita bincang sikit. Saya kita berhenti. Lil qadiri, bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri. Bagi yang mampu berdiri. Mampu berdiri ni walaupun mampu tersebut dengan bertekan ataupun menyandar kepada sesuatu yang lain, tapi dia mampu berdiri. Dia tak boleh berdiri dengan sendirinya, dia boleh berdiri dengan syarat ni, dengan syarat dia bersandar pun kena berdiri. Walaupun bersandar kepada orang, Pak Long tak boleh kalau berdiri sendiri ni. Kalau ada orang pegang, Pak Long berdiri, kena ada orang pegang dia. Walaupun orang yang nak pegang tu minta upah, wajib dia bayar. Sekiranya upah yang diminta ialah upah yang munasabah. Cucu dia kata boleh tuan, ataupun jiran, anak jiran dia kata boleh Pak Long, setiap kali Pak Long nak sembahyang saya pegang berdiri, Pak Long bagi kat saya 5 upang, wajib bagi. Pak Long bagi saya RM1, wajib bagi. Sekiranya upah yang diminta ialah upah yang munasabah, sebab dia masih lagi dikategorikan sebagai orang yang mampu berdiri. Selagi mana dia berdiri walaupun perlukan kepada sandaran ataupun dipegang oleh orang lain, walaupun dipegang oleh orang lain. Habis ni dia nak huraikan makna al-qiyam fil fardi lil qadiri. Maka dikatakan wa yushtaratu nasbu qafari zuhrihi, dan disyaratkan menegakkan tulang belakangnya. Disyaratkan menegakkan tulang belakang. Tulang belakangnya hendaklah tegak. Hendaklah tegak, lurus dia panggil. Lurus. Kalau duk menyengit belah kiri ke belah kanan ke, macam orang yang ni lah, orang yang menyengit belah ni dan orang yang menyengit belah ni tanpa keperluan, dia boleh berdiri betul lagu ni tapi dia menyengit saja, maka tak dinamakan sebagai berdiri, sebab tak membetulkan tulang belakangnya, tak meluruskan belakangnya. Menyengit belah ni, menyengit belah ni, ataupun mendongak lagu tu saja, padahal dia boleh berdiri betul lagu ni, maka tak dinamakan sebagai qiyam. Tak sah ataupun tak cukup syarat sebagai qiyam. Sebab syarat qiyam yang asalnya mestilah membetulkan belakang. Belakang kita mesti lurus. Belakang tu lurus. Fa in lam yaqdir, sekiranya tidak mampu nasfu khafari zuhrihi, tak mampu meluruskan belakangnya, menegakkan tulang belakangnya, tak mampu, dengan bahawa dia terlalu tua dan sebagainya, bongkok lah. Waqafa munhaniyan, berdiri ia secara bongkok. Walaupun bongkok tersebut bongkok yang menyerupai rokok, walaupun sebegitu, maka dinamakan berdiri bagi dia, sebab dia tak mampu berdiri betul. Maka itulah situasi berdiri bagi dia. Macam orang tua yang sangat tua dan sebagainya, bongkok dah. Bongkok tu rokok dah tu, tak dikira berdiri bagi dia. Dia kena berdiri lagu tu. Tu. Maka untuk orang tua yang rokok lah, orang tua yang berdiri secara bongkok lagu tu, ataupun ada sakit di belakang dia yang menyebabkan tak boleh berdiri betul, kena berdiri dalam keadaan bongkok dan sebagainya, maka itulah berdirinya, itulah qiyamnya. Untuk rokoknya dia kena rendahkan lagi sekadar yang dia boleh, supaya membezakan antara qiyam dan rokoknya. Kalau tak boleh rendah, memang hak tu je, takat tu je, nak rendah pun tak boleh, nak pelurus pun tak boleh, takat tu je. Maka takat tu lah rokok dan juga rokok dan berdirinya. Kalau boleh dibezakan antara berdirinya dengan rokoknya, maka perlu dibezakan bagi orang yang berdiri secara bongkok. Dia memang hak bongkok dah, tua. Bongkok dia tu macam rokok dah lah. Maka untuk rokok sekali lagi, maka dia kena rendahkan lagi bongkok dia sekadar yang dia boleh. Itu sebagai pembeza di antara dua rukun. Pembeza di antara dua rukun wajib. Itu. Wa in lam yaqdir,
Maka jika tidak mampu berdiri tu, tidak mampu qiyam, tidak mampu berdiri. Tak mampu berdiri ni bukan sekadar sakit dan sebagainya lah. Tak semestinya tak mungkin ataupun tidak boleh berdiri macam kita faham tu. Masuk pada kata tak mampu berdiri ni juga ialah makna sekiranya takut binasa sekiranya dia berdiri pun jadi juga, pun masuk dalam keadaan tak mampu berdiri. Contohnya dia sembahyang atas kapal, atas sampan dan sebagainya. Kalau berdiri takut rebah, takut masuk dalam air, maka tu dikira tak mampu berdiri juga, masuk pada kata tak mampu berdiri. Ataupun kalau dia berdiri menyebabkan timbul kesakitan, tu masuk pada kata kesakitan yang menghilangkan khusyuk, yang tak tertanggung pada adat dan menghilangkan khusyuk, maka tu masuk dalam tak mampu berdiri. Masuk juga tak mampu berdiri kalaulah dia berdiri, contohnya dia menyayang dalam kereta api lah, contohnya menyayang kereta api dan sebagainya, kalau dia berdiri menyebabkan pening kepala, menyebabkan kepala dia pusing, maka tu juga dimasukkan dengan tak mampu berdiri. Maka tak mampu berdiri bukan sekadar untuk sakit saja. Apa-apa sebab yang boleh dinamakan sebagai tak mampu berdiri termasuk dalam perbahasan kita. Dan dia sembahyang dalam sampan contohnya, atau sembahyang atas rakit contohnya, ataupun sembahyang atas tebing sesuatu yang curam dan sebagainya. Kalau berdiri boleh menyebabkan dia jatuh, boleh menyebabkan jatuh dalam air ke, boleh menyebabkan dia terjun dalam sungai ke dan sebagainya. Maka itu juga dimasukkan dalam keadaan tak mampu berdiri. Kalau tak mampu berdiri tu qa'adah, duduklah ia, memang duduk lah. Duduk ni ikutnya, kalau asalnya duduk yang macam mana pun tak apa, yang penting duduk. Nak duduk macam mana pun tak apa, ni asalnya sah, memadai. Yang afdalnya duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Yang afdalnya duduk tahiyat awal. Kalau tak boleh duduk tahiyat awal, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kalau tak boleh duduk tahiyat akhir, duduk tarabbu', duduk bersilah. Ni susunan afdal lah. Kalau tak boleh tak duduk bersilah, tak boleh, duduk lagu mana pun, kembali pada hukum yang asal. Duduk yang macam mana, tak kisah yang macam mana pun, asal nama dia duduk, ganti pada berdiri. Cuma yang afdalnya duduk secara iftirash, duduk secara tahiyat awal. Kalau tak boleh duduk iftirash, duduk secara tawarruk, duduk secara tahiyat akhir. Kalau tak boleh duduk secara tahiyat akhir, duduk secara tarabbu', duduk secara bersilah. Kalau tak boleh juga duduk secara bersilah, duduklah macam mana pun, kembali balik pada asal. Yang lain tu tidak ada afdaliyah ke atas perkara yang lain. Duduk. Bila duduk timbul masalah rokok tadi lah. Untuk orang yang bongkok tadi, rokoknya dengan menundukkan lebih. Untuk orang yang duduk, raka'a wa raka'a muhaziyan jabhatahu, dan duduk dan rokoklah ia muhaziyan jabhatahu, hal keadaan berbetulanlah dahinya quddama rukbatayhi, akan depan lututnya, akan depan lututnya. Rokoknya ialah dengan dia menjadikan dahinya tu berbetulan dengan lutut dia. Maka tu cara rokok untuk orang yang duduk. Cara rokok untuk orang yang duduk. Ni sekurang-kurang rokok panggil, sekurang-kurang rokok bagi yang duduk. Ni rokok dalam keadaan duduk. Sekiranya dia tak mampu rokok dalam keadaan biasa, maka aqall rokok dia, sekurang-kurang rokoknya macam ni, duduk, dan dia mesti kedepankan sikit, dahi dia mesti berbetulan dengan tumit dia, dengan lutut dia. Ni lutut dia, ni lutut dia, dahi kita betulan lah, bagi betul, bagi betulan ni. Kita asal ni kira lutut kita lah, ni paha lutut, maka dahi kita mesti berbetulan dengan lutut kita, berbetulan, muhazian. Ni sekurang-kurang rokok. Afdalnya wal afdalu an yuhaziya mawdi'a sujudihi. Yang afdalnya dia dia berbetulan dengan tempat sujudnya, lebih jauh lah. Tang mana dia sujud, maka itulah tempat yang diletakkan dahi. Bukan letak dahi tak, berbetulan dahinya dengan tempat sujud. Tempat sujud kita sini, maka letak dahi kita situ. Tempat sujud kita sini, maka dibawakan kepala kita supaya dahi kita berbetulan dengan tempat sujud. Bukan suruh letak tempat sujud, tu nama sujud dah. Tak, berbetulan, muhazian, maksudnya sejajar. Dahi kita sejajar dengan tempat sujud kita. Itu yang afdalnya, rokok yang afdal.
bagi orang yang sembahyang duduk. Fa in lam yaqdir, fa in lam yaqdir, maka jika tidak mampu ia, alal qu'udi, atas duduk pun tak boleh, ittaja'a ala janbihi, kita kena berhenti dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mati tengah jalan, mati tengah jalan, sebab dia akan jadi lebih panjang di tengah jalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Fa illam yaqdir 'alal qu'udi ittaja'a 'ala janbihi. Tak boleh lama. Yang sama dengan lutut tu sekurang-kurang rokok. Tak sah. Tak sah. Kalau tak sampai dan dia mampu untuk sampaikan, tak sah. Kalau tak mampu untuk sampaikan, tak apalah tu. Tapi kalau dia mampu untuk sampaikan dahinya sejajar dengan lututnya, maka wajib disampaikan, dan itulah sekurang-kurang rokok. Yang afdalnya dengan bahawa dahinya sejajar dengan tempat sujud. Sujud sepatutnya kalau boleh kena sujud kena lantai. Tak, dia memang syarat. Sujud mesti sujud macam yang dibincangkan dalam syarat dalam rukun dia. Mesti sujud atas 7 anggota arah bagi yang mampu. Jadi rokok macam tu, sujud macam biasa. Sujud macam biasa. Bagi yang tak mampu sujud saja, direndahkan lagi daripada kadar rokok. Untuk yang mampu, ni antara kesilapan lah, antara setengah-setengah orang. Sujud pun tak dah kalau dia main duduk. Dia mayang sunat ke apa ke. Rokok tak apalah lagu tu, tak ada masalah. Memang rokok dibenarkan, rokok semasa duduk memang dibenarkan lagu tu. Dia tak perlu bangkit berdiri bagi sembahyang sunat. Maka rokok ni macam yang kita bincangkan tadi ni, untuk sujud dia wajib sujud macam biasa. Tak sah sekiranya dia sekadar sujudnya lebih rendah daripada rokok, tak sah. Dia wajib sujud macam biasa. Sebagian orang yang tersilap faham dalam bab ni, dia terus tak sujud. Sujudnya dia faham sujudnya itu lebih rendah daripada rokoknya. Dah rokok sekadar dah rokok tu tunduk sikit, rokok tunduk sikit itu sujud, tak, bukan. Sujudnya mestilah sujud seperti biasa. Sebab tu sujud bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu, tu cerita lain. Tak mampu baru sah lagu tu. Kalau mampu tak boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.